إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ونجح العاملون المخلصون. معاشر المسlimin rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita semua sentiasa dan mensentiasakan akan diri kita berada di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan arti kata kita menjunjung, kita menunai, kita mengerjakan segala perintah Allah sekuasa-kuasa kita, dan juga sama sekali kita tinggal, kita jauhi daripada mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perbuatan, dengan amalan yang demikian, kita menjadi orang yang muttaqi, orang yang mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, menurut tabiat alam, melalui sifat semula jadi yang ada pada manusia, ingin kepada satu perkara, kepada satu pekerjaan yang mengandungi kesempurnaan. Orang yang mempunyai fikiran yang sedemikian ialah orang yang fikirannya waras, fikirannya tidak terganggu, dan keinginan inilah disebut di dalam agama kita al-Islam ialah al-itqan. Itqan memberi arti kepada kita an na'mal al-amala ala ahsani wajhin wa atamma ma yakun, iaitulah kita laksanakan, kita kerjakan satu amalan di atas sebaik-baik cara, sebaik-baik jalan, dan juga sesempurna perkara yang kita peroleh. Itqan ada'uhu ala akmal wajh. Kita laksana, kita tunaikan satu pekerjaan sesempurna jalan. Itqan inilah satu sifat yang sangat dikasihi dan juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini di atas itqan. Sun'allahi alladhi atqana kulla syai'. Allah berfirman, perbuatan Allah, pekerjaan Allah ke atas sesuatu itu cukup rapi, cukup sempurna. Dan orang yang dapat melakukan itqan di dalam pekerjaan, dalam amalan, adalah menjadi orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat, yani Aisyah bin Abi Bakr binti Abi Bakr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu
daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dan kasih kepada amalan yang dikerjakan oleh seseorang kamu dengan secara itqan, dengan secara penuh kerapian dan juga jimat cermat. Hadis riwayat Abu Ya'la dan juga Al-Baihaqi dan juga At-Tabrani. Itqan, kalau kita nak bagikan, kita boleh bagi kepada beberapa peringkat. Itqan di dalam beribadat sangat-sangat perlu sekali dalam ibadat. Iaitulah kita buat ibadat dengan cara yang sempurna. Kalau kita nak tengok kepada ibadat harian kita, nak tengok kita buat sempurna tak sempurna, kita tengok kepada solat kita, kita tengok kepada wuduk kita. Dan nilai sempurna sesuatu ibadat itu iaitulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengambil wuduk? Rasulullah mengambil wuduk mulanya dengan basuh tangan, seterusnya kepada komo-komo, seterusnya kepada masuk air ke hidung, seterusnya kepada basuh muka, seterusnya kepada basuh tangan sampai ke siku, seterusnya kepada sapu sutai kepala, seterusnya kepada basuh kaki serta menyelati akan jari-jari kaki. Kalau kita boleh buat seperti ini dalam ibadat wuduk kita, maknanya kita dapat laksana ibadat kita dengan secara itqan. Apabila kita gagal daripada melakukan perkara ini, artinya ibadat kita hanya sambil lalu ataupun hanya nak lepas-lepas dan juga nak rusak. Kita tidak lakukan ibadat secara itqan. Apabila kita tidak menjadi seorang yang melakukan ibadat secara itqan, kita menjadi orang yang tidak dikasihi dan juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Balas itu juga kalau kita tengok kepada solat kita, kepada semaya kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak tunai semaya dia dan solat dia supaya menjadi solat yang penuh dengan al-itqan. Dia masuk mula-mula sekali itu tuju kepada sah tak lain dan tak bukan, iaitulah untuk nak memenuhi sah. Penuhi sah ni dobek di dalam agama kita al-Islam, dobek di dalam sunnah Rasulullah, iaitulah kita kena betul tumi, patu rapat kaki di antara sesama kita. Kalau dengah tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dia masih nampak lagi syaitan yang gubah anak kambing kita celok di antara kaki sama kita. Atas bahu pula siapa tanya nak buat turun tak boleh tepuh dengan bahu gimari di antara dua orang semaya tu. Inilah nilai di dalam semaya kita. Saf paling penting sekali, kerana saf merupakan salah satu daripada kesempurnaan solat kita semaya kita. Sawu sufufakum fa inna taswiyata min tamamis solat. Hendaklah kamu menyamai betul saf-saf kamu, kerana sesungguhnya betul sah ni setengah daripada kesempurnaan sembahyang. Maknanya itu kalau ada di situ. Kalau kita nak cari kesempurnaan di dalam melakukan, dalam membetulkan akan sah kita. Dan kalau kita tengok setengah-setengah ulama, ya bawa mari sahabat kata, kalau sah tu masih lega-lega lagi, tak sempurna lagi, maka angin-angin kita ada mari solat jemaah 27 darjat tu sia-sia saja. Yang menjadi syarat setengah ulama. Kata nak boleh 27 hak sebagaimana disebut oleh Nabi kita tu, syaratnya satu mesti kena sempurna lagi. Kalau tak sempurna lagi, dibuat sah lagi belakang tu, siapa Nabi kata la solat. Tidak ada jenis maya bagi orang yang buat sah di belakang, sedangkan sah ni ada sempurna lagi. Maka malanglah kepada kita, kalau kita tidak boleh buat ibadat harian kita yang kita harap balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadat kita seperti itu
tidaklah sebagai ibadat yang itqan, ibadat yang kita lakukan sesempurna cara dan juga sesempurna tuntutan kepada kita semua. Dan sama-samalah kita tidur lagi dalam ibadat-ibadat yang lain lagi, supaya kita lakukan ibadat dengan secara al-itqan. Itqan kita juga di dalam akhlak kita. Akhlak kita luar dan juga dalam, kita mesti kena ada itqan. Iaitulah kita lakukan suatu benda dengan secara rapi, dengan secara elok, dengan secara sempurna. Kita nak tunaikan hajat saudara kita, kita tunai dengan sesempurna. Ibadat itqan juga dalam kehidupan dan juga muamalat. Dalam kerjaan kita mesti kena ada al-itqan. Tidak itu akan timbul tidak puas hati dan juga tidak senang hati di antara satu sama lain. Apabila kita berhubung di antara sesama kita dengan tidak adanya sifat al-itqan di dalam diri kita dan juga di dalam pelaksanaan kita terhadap saudara-saudara kita. Kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kepaedahan dan faedahnya apabila kita ada satu sikap itqan ni, di antaranya kita boleh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau telah maklum dah kepada kita, ibadat kita tidak menjadi sempurna, tidak menjadi itqan kalau kita tidak ada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din." Dan tidak diperintahkan ke atas kamu kecuali beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada itqan di sana, ingat di hati kita untuk lakukan satu perkara dengan cara sempurna, dengan cara rapi, dengan cara baik, maka sudah tentulah di situ akan marinya perasaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila ada itqan di dalam diri kita, kita suka untuk nak tunai ibadat kita dan juga kerja-kerja kita dengan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang sesempurna akhlak, sempurna cara hidup dia, tak lain dan tak bukan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya ialah untuk menyempurnakan akhlak. Bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Dilantikkan aku, Nabi kata, untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya untuk beritqan di dalam berakhlak. Sebab itulah penting sekali bila kita nak lakukan satu perkara, kita lakukan terutama amal ibadah berdasarkan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila di sana adanya ikhlas dan di sini ada pula ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita dapat melaksanakan satu arti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bernaik saksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah. Mana amal ibadah kita ikhlas kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahwasanya Muhammad ialah Rasulullah. Makna segala gerak diri yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi amalan yang sempurna, kita juga ikuti jejak langkahnya. Di situ ada artilah yang kita nak kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itqan juga faedahnya dia akan mari al-ihsan. Ihsan memberi arti an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallah, bahawa engkau ibadat kepada Allah, menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, sekiranya kamu tak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi kalau hati kita ada perasaan ini, dia akan mari
itqan. Karena kalau kita duduk di atas dunia ni pun kerja satu-satu kerja hak orang duduk cang kita, duduk gaji kita, sudah tentulah apabila tuai tak tengok dia kerja benda tu dengan sesempurna. Inilah di antara faedah itqan. Dan juga dia akan bertanggungjawab. Dia tak buat sambil lewa, sambil lalu untuk nak beri lepas-lepas dah. Apabila yang sana-sana kerja ingatlah bahawa itqan satu benda yang penting. Kita kena bertanggungjawab kepada perbuatan kita. Dia akan mari pula amanah. Kerana dia tahu amanah adalah suatu khianat, itu adalah suatu perkara yang sangat keji. Lalu itulah dia akan beramanah. Bila dia beramanah, makna dia menjadi seorang yang ada itqan di dalam diri dia. Inilah yang terpentingnya al-itqan di dalam diri kita seorang, supaya kita sentiasa bersifat dengan sifat demikian untuk mencari kesempurnaan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, itqan takkan wujud, takkan kita perolehi. Kita tak boleh nak menguasai itqan kecuali kena ada ilmu dan juga makrifat. Kerana apabila kita lakukan dengan secara tidak ada ilmu, kadang-kadang kita rasa kata benar, kita buat ni puas hati dah. Tapi disebabkan oleh kita tak ada ilmu, salah silap dengan perkara yang sebenar. Sebab itulah agama kita Islam, dia hantar lagi sekali dengan alat-alat untuk kita nak menguasai ilmu, iaitulah Alkitab. Boleh dikatakan tidak ada rasul yang dihantar lagi tidak diberi kitab, hanya beri wahyu untuk baca saja, tidak ada fakta, tidak ada tempat rojokkan. Ada Nabi Ibrahim diberi, dilantik menjadi rasul, diturunkan dan diberikan akan suhuf. Begitu juga Nabi Musa diberi suhuf, diberi Taurat. Nabi Isa diberi Injil, Nabi Daud diberi Zabur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi akan Al-Quranul Karim, supaya dapat kita rujuk betul dan juga tepat. Sebab tu itqan dia tak mari kecuali kena ada ilmu, makrifat, benar bersungguh-sungguh dengan ilmu yang kita peroleh. Sebab itulah di dalam agama kita Al-Islam sangat-sangat layak menjadi pokok turun semata-mata dengan tidak belajar. Sebab tu dia kena ada satu majlis ilmi untuk diri kita sendiri dicari belajar. Kodak untuk jadi peturut, Nabi tak jauhi sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma'atan taquluna in ahsana an-nas ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusakum in ahsana an-nas an tahsinu wa in asa'u fala tadhlimu. Rawahu Tirmidzi. Daripada Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu jadi peturut. Apabila dengar orang kata molek, dia pun kata molek. Apabila orang tu kerja zalim, dia pun mengakui kezalimannya. Tapi hendaklah kita menjadi seorang yang tetap ke atas diri kita sendiri. Kalaulah manusia kata molek, kita kata molek. Tapi kalau manusia jahat, maka janganlah kita menzalim. Inilah istilah Wailun kata anak jantan. Mengaku turut dengan secara ilmu ni anak jantan semua. Tapi sebaliknya menjadi peturut adalah satu perkara yang sangat keji. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, walaupun hadis ini setengah-setengah mengatakan dhaif, tetapi artinya sangat-sangat dibantu oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikata kepada mereka itu, ikutilah apa yang
alaihi aba'ana. Mereka itu jawab kata dia, aku telah ikuti apa yang diturunkan oleh bapa-bapaku yang telah dahulu. Mana jadi buat turut semata-mata. Allah jawab, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kalaulah ibu bapamu saat itu tak berakal, tak ada ilmu, wa la yahtadun, tak dapat petunjuk, munafik juga dia. Inilah ayat kata dari agama kita al-Islam, mestilah laku satu perkara berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita menguasai akan al-itqan di dalam diri kita masing-masing. Kita menjadi orang yang taati perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kamu memperelokkan diri kamu, memperbaiki. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih dan juga suka kepada orang yang mengerjakan akan kebaikan dan juga keelokan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam.